Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memilih kita dan menetapkan kita di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengekalkan kita dalam keadaan iman dan taat hinggalah hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita baca dua buah kitab, iaitu pertama kitab Tauhid ataupun kitab Usuluddin, iaitu namanya kitab Risalatut Tauhid. Yang kedua kitab Hikam. Tu bawa belaka tak? Kita baca kitab Hikam, kitab tasawuf. Jadi yang pertama kita bicara kitab Tauhid lah. Boleh? Jadi kita terus, ada yang Jawi, ada yang Umi. Ada belaka? Tauhid. Okey. Jadi kita masuk kalau kitab Jawi muka surat 5 terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kitab Risalah Tauhid ini adalah satu matan yang disyarahkan oleh para akademik di kalangan ulama Al-Azhar, dijadikan sebagai mata pelajaran asas bagi sekolah agama ataupun sanawi di Azhar. Lepas tu diterjemahkan oleh di kalangan ahli agama negeri Johor, diterjemahkan lagi kitab Risalah Tauhid pada tahun lebih kurang 1926. Lepas tu dibaru balik pada tahun 1952. Jadi kitab Risalah Tauhid. Jadi kita masuk pada permulaan. Kita tak mau bahas pada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maka tiap-tiap ulama membahaskan ziyadatul mabna ala ziyadatul ma'na. Maka setiap kalimah Ar-Rahman, kalimah Ar-Rahim ini lebih satu kalimah bagi kalimah Ar-Rahman. Maka tiap-tiap bertambahnya binaan kalimah pada kalimah ni menunjukkan bertambahnya makna dia. Maka makna Ar-Rahman dengan makna Ar-Rahim lebih mubalaghah, lebih dalam, lebih luas makna Ar-Rahman. Maka rahmat Allah, pemurah Allah Subhanahu wa taala ni mengakumi habis, baik manusia yang beriman, baik manusia yang kufur, baik manusia taat, baik manusia yang maksiat, semuanya Allah Taala bagi nikmat. Ini dia ingat Allah Taala, ini dia sebut Allah Taala, ini dia tak sembahyang, Tuhan tetap bagi nikmat makannya, nikmat lihatnya, nikmat matanya, semua. Baik dia binatang, baik dia jin, baik tumbuhan, semua dapat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bagi nikmat yang kasar-kasar. Adapun Ar-Rahim, Tuhan khususkan hanya orang yang beriman. Pada hari akhirat nanti, selamat daripada huru-hara di akhirat, selamat daripada api neraka, terlepas daripada timbangan mizan, terlepas daripada titian sirat. Ni khusus bagi orang beriman. Mana alamat orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Iman dalam dada dia, takwa dalam dada dia, ilmu dalam dada dia, ma'rifatullah dalam hati dia.
Maka sebahagian ilmu tauhid ini nak sampai sini, nak menyampaikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, nak menyampaikan pada ma'rifatullah, termasuk pada kalimah ar-rahim. Dan yang kita nak ni adakah nak rahmat Tuhan saja ke, nak kemurahan Allah Taala saja? Nak dua-dua. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan Tuhan pun kita nak, kasih sayang Tuhan pun kita nak. Ni sebab kemurahan Allah Taala, nikmat yang kasar-kasar ni. Sihatnya kita, rezekinya kita, nikmat yang lain ni, dan nikmat yang seterusnya, nikmat rohani ni. Iman, takwa, ilmu yang bertambah, amalan yang bertambah. Ini di antaranya. Maka masuk pada permulaan. Mabani bahasa Arab. Asas permulaan. Adapun ilmu tauhid ni, itipati dia sama je. Nak menyampaikan kepada mentauhidkan Allah, at-takhalli, mengosongkan hati ni, buang semua perkara yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nama dia ma siwa Allah. Baik yang selain daripada Allah Taala ni, berhala ke, makhluk ke, kuasa-kuasa yang lain ke, pengaruh-pengaruh yang lain ke, buang. Hanya mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Taala mengatasi segala-galanya. Ni tujuan dia. Dan dia disusun oleh penyusun yang pertama kitab tauhid ini, yang disebut dengan ilmu suludi atau ilmu kalam, ialah Abu Hasan Asy'ari pada tahun 670, pada tahun 260 Hijrah. Ni untuk memudahkan faham. Sebab apa? Pada zaman itu zaman kemuncak fitnah, timbulnya zaman mujassimah, orang yang menjisihkan Allah Subhanahu wa taala. Zaman dia zaman Mu'tazilah, zaman mutasyabihat, orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala makhluk. Maka dia mengeluarkan satu kaedah, nama dia minhaj. Minhaj Asy'ariyah. Tu yang kita belajar ni, bukan kita nak Abu Hasan Asy'ari tu, kaedah dia, sistem dia tu. Contoh ilmu fiqh, nak menyampaikan fiqh, nak faham hukum ni, nak ambil seteri Al-Quran tak boleh. Maka ada yang membawakan dia, yang mengeluarkan ilmu usul fiqh yang pertama sekali. Siapa dia? Imam Asy-Syafi'i. Kitab li Ar-Risalah, iaitu nak tahu hukum, keputusan daripada Al-Quran. Hukum zina macam mana, hukum orang minum arak macam mana, hukum orang mencuri lagu mana, hukum orang tinggal sembahyang macam mana. Maka dia cari dalil-dalil Al-Quran dan dalil hadis. Dalil, dan daripada dalil inilah keluar hukum. Maka yang pertama sekali yang menyusun ilmu sufi, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melakukan bid'ah ke? Tidak. Dia untuk memudahkan, nak menyampaikan faham agama ni pada umat, menyampaikan yakin pada agama ni pada umat. Itu juga Abu Hasan Asy'ari ni, dia nak menyampaikan tauhid, nak menyampaikan tahqiq iman ni kepada umat. Manusia nak ambil direct Al-Quran ni tak boleh. Maka bila kita baca bab akidah yang ketubiklah ayat mutasyabihatnya, ayat muhkamnya dalam Al-Quran. Begitu juga ilmu tajwid yang kita belajar, mak lazim, kalim sata, mak iwaknya, mak badanya. Pada zaman Nabi tak ada. Sebab semuanya sahabat faham. Dan tapi adakah cara baca sama je, sebutan sama je. Maka dipermudahkan ulama yang menyusun kitab-kitab ni. Maka keluarlah Abu Ubaid Al-Qasim yang menyusun kitab tajwid yang pertama. Itu juga qiraat 7 ni, qiraat sab'ah. Pada zaman Nabi tak ada. Tapi bacaan tu ada. Semua bacaan daripada Nabi. Tapi yang menyusun ni baru tak ada lagi. Maka keluarlah Abu Bakar Al-Mujahid yang menyusun kitab qiraat sab'ah yang pertama. Adakah dia melakukan bid'ah? Tidak. Dia memudahkan ilmu, memudahkan kefahaman untuk terjaga ilmu ni orang faham sampailah kepada hari ni. Betul juga ilmu tu asbabun nuzul. Pada zaman Nabi semua tidak berhajat pada asbabun nuzul, sebab Nabi ada. La hajata ilahi, kata sahabat kami tidak berhajat pada dia. Apa yang musyrik, Nabi yang beritahu.
Nabi yaqdi yufti, Nabi yang memberi fatwa, Nabi yang memberi hukum dengan ayat-ayat sekian. Maka keluarlah Ali bin Ahmad Al-Wahidi, penyusun pertama Asbabun Nuzul. Antaranya nak siapa ni, supaya kita mudah faham. Ilmu ni semua ada penyusun-penyusun yang membaharukan dia ni. Adapun diri ilmu hakikat nak sampai pada Allah Ta'ala sama. Diri yakin sama. Tu. Begitu juga ilmu nahwu, kita belajar ni, nahwu sarah semua ni. Pada zaman Nabi tak ada. Wakni yang menyusun tu. Tapi diri Pak Amalan ada. Maka keluarlah Abul Aswad Ad-Duali yang disuruh oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah supaya nyusun ilmu nahwu sarah ni. Semua ni baru belaka. Nisbah baru, nisbah susunan dia. Bukan nisbah zat ilmu tu, bukan hakikat ilmu tu. Juga kita ni nampak ni yang disusun oleh Abu Hasan Asy'ari. Maka ilmu itu ada medan dia, ada tempat bahasan dia. Maka kita dah bicara ilmu tauhid, ilmu sunnah ada tempat ni medan ilmu tauhid. Fiqh ada medan ilmu fiqh. Tu asbabun nuzul ada medan asbabun nuzul. Ilmu tafsir ada medan dia. Maka keluarlah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Jalalain, ini penyusun dia. Supaya untuk menyampaikan manusia kepada faham kepada agama Allah Ta'ala dengan makna yang sebenar yang dikehendaki oleh Rasulullah pada zaman dia. Itu juga ni ilmu tauhid yang kita nak belajar ni. Semua ni asas dia itibati Al-Quran. Maka nak mudah faham. Kita nak ambil semua tu tak boleh. Tu. Ketika Tuhan berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni bersama dengan orang yang sabar. Tuhan buat tepek dengan sabar ke? Maka ni beri mutasyabihah. Tu. Maka ayat mutasyabihah tak boleh nak jadi hukum pada ilmu tauhid. Sebab apa? Banyak lagi ayat lain. Mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni ayat muhkam. Ayat yang qat'i dah. Boleh ambil hukum, boleh ambil hujah lalu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ni ayat muhkam. Boleh ambil hukum tu. Ni hujah dia. Baik, termasuk pada permulaan. Mabadi yakni seri pembukaan ilmu tauhid. Yang pertama, perkataan mabadi itu sendiri ialah bahasa Arab jamak daripada perkataan mabda'u. Asal maknanya punca ataupun mula terbit ataupun sebab terbit ilmu ni. Maksudnya ialah keterangan yang ringkas ataupun tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca ataupun belajar ilmu itu. Jadi sebelum kita belajar ilmu tauhid ni, kena tahu di mana asal ilmu tauhid ni, siapa pengarang dia, tujuan apa, nak sampai ke mana ni. Tu macam kita belajar ilmu matematik juga, macam kita belajar ilmu sains juga. Tujuan apa belajar ni? Jadi apabila orang cari tujuan tu, takkan susah untuk menyampaikan mudah pada kira-kira supaya tidak kena tipu. Situ antaranya. Jadi hari ini orang sebut seri pembukaan ataupun anggaran dasar. Jadi dasar-dasar ilmu tauhid apa dia? Sekarang ni dia ringkas dah. Dia cover point dah. Kalau kitab-kitab lama dia cover ibarat. Sebelum nak sampai tujuan dia, ibarat dia panjang dulu. Bermulanya gini. Kita nak faham ibarat tu panjang dah. Jadi kita ambil yang mudah. Adalah mabadi ilmu tauhid itu, asah-asah ilmu tauhid itu. Itu boleh sebut mabani asah-asah ilmu tauhid itu ialah 10 perkara. Yang pertama daripada 10 perkara itu, nama ilmu ini. Nama ilmu ini iaitu dinamakan ilmu tauhid. Pertama, ilmu tauhid pun dipanggil. Lagi dinamakan ilmu ini ilmu kalam pun dipanggil. Dan dinamakan ilmu ni ilmu usuluddin pun dipanggil, ilmu sifat pun dipanggil, ilmu aqaidil iman pun dipanggil. Maka sama je. Apabila sebut ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat, ilmu aqaidil iman, tepat bahasa dia
zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, asma Allah. Itu antara dia. Cara bahasa dia lagu mana? Perbahasan dia tengok lagu mana, cara dia. Ni kehendak dia. Maka disebut ilmu aqaid ilman. Dialah sipulang iman. Ilmu tauhid inilah. Apabila disebutkan ilmu tauhid itulah ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila disebut ilmu kalam, ilmu tauhid itulah. Nampak panjang bicara dia. Yang kedua, tempat ambil ilmu tauhid ini daripada mana? Adakah betul sebagaimana dakwaan diambil daripada di kalangan golongan Yunani, golongan falsafah? Ni. Maka dia nak takwil dulu. Nak tahu tak hujah tu, iaitu diterbitkan, diambilkannya daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cuma dipanjangkan syarah dia, jadilah syarah ilmu tauhid, syarah ilmu usuluddin. Tu juga ilmu tajwid semua tu. Ni sebuah ilmu baru. Kita cari dah dalam sirah-sirah ada tak perkataan keluar ilmu tajwid daripada sahabat Nabi dan Nabi? Tak ada. Tapi diri perbahasan, diri bacaan yang dikehendaki sama. Tu. Itu juga diri yang dikehendaki dalam ilmu tauhid ini adalah sama, mengesahkan Allah, menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan, menyucikan Allah ni daripada menyerupai dengan makhluk, menyucikan Allah ni daripada bertepat. Ni ilmu ni sama, nak sampai sana, walaupun nama dia berlainan. Yang ketiga, kandungannya, yakni kandungan ilmu tauhid ini apa dia? Isi perbahasan dia iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan. Dia nak membahas ni bab pegangan yang nama di i'tiqad. Sesuatu yang kita pegang dengan hati, nama pegangan dia, nama dia pegangan. Tu. Sebagaimana kita kata siang tu cerah, malam tu gelap. Ubahlah macam mana pun kita kata siang tu gelap, malam tu cerah. Tak boleh. Sebab etikot pegangan kita dah. Dalil ni mana? Dalil ni dengan musyahadah kita tengok. Aku tengok ni dah siang tu cerah. Adapun kita nak pegang, orang nak kabur, mari dah 1000 orang. Siang malam tu lah keluar matahari. Siang tu lah keluar bulan. Kalau kaburkan pun tak akan pakai dah. Sebab kita pegang dah. Sebab apa boleh pegang gitu? Sebab musyahadah. Tengok semua dah hari-hari. Matahari keluar siang hari, bulan keluar malam. Boleh pegang gitu, nama dia i'tiqad. Itu juga nak bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak menafikan Allah ni ada dengan sendiri. Nak menafikan Allah ni tiba-tiba ada gitu, salah. Sebab apa? Nyata dah setiap sesuatu ni tidak ada yang boleh jadi dengan sendirinya. Hatta diri kita ni, hatta sesuatu perkara ni. Maka manusia akan carilah siapa yang menjadikan. Sebagaimana berlaku pada Nabi Ibrahim AS pada zaman permulaan dia. Dia tengok Allah ni, dia tengok langitnya, dia tengok mataharinya, tengok bulannya, silih berganti siang dan malam. Tiba-tiba siang hilang, keluar malam. Tiba-tiba pada waktu malam ada bulan, bulan tu hilang, matahari pula keluar. Mula ingat bulan tu lah Tuhan, mula ingat matahari lah Tuhan. Hakikatnya semua tu hilang. Dia tahu dah ni mesti ni ada zat yang mengatur ni, yang mentadbir Allah ni, yang maha kuasa ni, yang bersifat qudrat dan iradat ni, yang menentu dan yang berkuasa nak menjadi malamnya, nak siangnya. Maka cari-cari iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan dia. Maka perbuatan itu keluar daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, qudrat Allah dan iradat Allah Subhanahu wa taala, yang menentu dengan kekuasaan yang maha berkuasa, yang menentukan sesuatu dengan kekuasaan dia ni, iaitu bergangang kepercayaan kepada Tuhan dan kepada rasul-rasulnya daripada beberapa simpulan ataupun ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya diperolehi i'tiqad yang yakin. Maka kita ambil ni dalil dua di sini.
Apabila sebut dalam dalil dalam bab ilmu akidah, dalil akli dan dalil naqli. Tu. Apabila sebut dalil dalam ilmu fiqh, dalil hadis dan dalil Al-Quran, ijma' ulama, qiyas ulama. Tu. Jadi kena faham tepat medan bahasan dia. Disebut dalam medan ilmu akidah, dalil akli dan dalil naqli. Dalil akli tidak diterima dalam ilmu fiqh. Dalil akli tidak diterima dalam ilmu asbabun nuzul. Sebab bahasan dia bukan Allah tentang ayat-ayat Allah Ta'ala. Sebab apa ayat ni turun, berkaitan dengan kisah mana, peristiwa mana, atas sahabat mana. Tu. Jadi ada pun dalil akli ni sebab apa? Salah satu perkara, salah satu sebab apa akal ni penting sangat. Salah satu syarat mukallaf ialah balik dan berakal. Orang tu semak macam mana pun, gagahnya, perkasanya, ataupun comelnya, cantiknya, se je tak ada, akal tak ada. Orang nak pandang lah. Esa macam mana pun, semak macam mana pun, tak ada akal se, dengan sendiri jatuh harga diri dia, jatuh saham dia. Comel macam mana pun, hidung macu putih pun, lawa macam mana pun, akal tak ada se je. Orang kata gila dia ni, merah ni, jatuh saham dia. Jadi akal ni penting. Maka bila tidak ada akal, tak jadi mukallaf dia. Sebab penting akli ni nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kepercayaan yang putus sekira-kira, yakni putus ni putus daripada keliru, putus daripada kesamaran. Selagi dia ada kesamaran, ada keraguan, tidak sampai. Tu iaitu menaikkan perasaan, sekira menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut sebagaimana kepercayaan itu. Jadi kita ni sebab apa jadi terbit nak rasa beramal ni, terbit rasa nak jadi baik ni, sebab apa terbit jadi nak sembahyang ni? Sebab Allah yang maha sempurna. Sebab Allah kita yakin Allah melihat. Sebab kita yakin Allah yang akan menghisap kita. Kita yakin kita datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin gitu iman, akidah tu. Nak sampai gitu. Maka sampai pada tahap tu, sebab apa kita buat baik ni? Kerana sebab kita tahu Allah ni melihat kita, Allah pandang kita, Allah sentiasa memati kita. Setiap keadaan dan setiap waktu Allah SWT sentiasa melihat kita. Maka yakin Allah melihat, yakin Allah akan menentu kita, yakin Allah yang merezekikan kita ni. Maka sentiasa kita jaga akhlak kita, sentiasa buat baik kerana Allah. Nama dia orang yang ada Tuhan, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna dia. Yang keempat, tepat bahasa dia wallahu a'lam. Kita sambung kitab lain pula. Ambil kitab hikam pula. Sikit-sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita faham makna perkataan hikam. Hikam ni adalah jamak taksir daripada kalimah hikmatun. Hikmah. Kalau kita belajar bahasa Arab, hikmatun adalah isim mufrad. Maka jamak taksir dia hikamun. Tu. Maka apa dia hikam ni? Maka ulama beri takrif yang mudah. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik percakapan ialah percakapan yang ringkas tapi memberi petunjuk. Ini maka intisari hikam ni ginilah. Perkataan dia mata ni pendek je, tapi ada makna yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik percakapan adalah percakapan yang ringkas dan juga memberi petunjuk. Tu. Macam kita cakap panjang lebar tapi percakapan yang sia-sia, sembang yang sia-sia, tak sampai maksud. Tu percakapan Nabi pendek je. Tu Nabi ni antara kemuliaan dia ialah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bijawami'il kalim. Dihimpunkan banyak makna pada satu kalimah Nabi sahaja. Pada sedikit percakapan Nabi diberi dengan makna yang banyak, makna yang mendalam. Ini salah satu kurniaan yang diberi oleh Nabi Muhammad, yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
Maka inilah permulaan kita nak baca. Maka kita kepada setiap perkara ni kita kena betul niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, dan bagi tiap seseorang itu mengikut apa yang dia niat ni. Jadi niat ni nak bina niat, nak sahih niat ni, dia kena akidah yang betul. Teryakin Allah yang menjadikan kita, Allah yang melihat kita, Allah yang maha berkuasa, Allah yang menentukan, Allah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan tu, dan wajib diketahui 13 sifat ataupun 20 sifat tu. Maka pegang gitu, kita binalah niat ni. Sebab apa? Allah yang maha sempurna melihat, Allah yang zat yang maha sempurna memandang. Maka baru jadi niat yang sahih. Tu. Maka niat ni dah yang menentukan kita ni jadi ibadat apa tidak jadi ibadat. Ibadat ataupun adat. Duduk di masjid saja-saja dak niat i'tikaf ataupun niat i'tikaf, maka dak niat tu jadi biasa-biasa je. Niat i'tikaf semata-mata Allah Taala sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dak jadi macam duduk biasa. Ni makna dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kata faqih yang menterjemahkan. Maka bila sebut kata faqih di sini kena Syekh Abdul Malik. Ada penggelaran dia untuk Pulau Manih. Inilah kitab hikam bagi Syekh Iman Tajuddin Abdul Fadli Ahmad, anak Muhammad, anak Abdul Karim, anak Atta Allah rahmatullahu alaih. Maka sikatan dia ambil gelaran generasi yang kelima keenam terus, iaitu Ibnu Atta'illah. Nama dia sebenar Iman Tajuddin Abdul Fadli. Maka ikasan dia dipanggil Ibnu Atta'illah, Ibnu Atta'illah, ikan Ibnu Atta'illah. Habis sebut kita ikan ni banyak. Ada kita ikan Abi Madian, ikan Ibnu Razi, banyaklah ikan Ibnu Ruslam. Maka yang kita belajar ni ikan Ibnu Atta'illah. Jadi nak cover mukadimah sebab apa jadi mata ikan ni, dan senya dengan mana sesungguhnya telah meminta akan daku, yakni kata siapa dia, kata Tokku Pulau Manih, telah memohon kepada aku oleh setengah saudaraku yang salik, oleh sebahagian di kalangan saudaraku, murid-murid aku, sahabat aku, dia minta pada aku yang saat ini yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beramalnya. Jumpa tak? Tak jumpa? Yang kita Umi jumpa? Tu. Bahawa menterjemahkan aku akan dia dengan bahasa Jawi. Dia minta mata hikam ni supaya diterjemahkan bahasa Jawi. Ni bukan dia boleh pendek je. Supaya memberi manfaat dengan dia, dengan terjemahan itu akan segala orang yang mubtadi, orang yang baru nak belajar, orang yang baru nak mengenal kitab tasawuf, orang yang baru nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Tokku Pulau Manih ataupun Syekh Abdul Malik, ku perkenalkan, aku terimalah atas yang demikian itu, di atas permintaan mereka itu, di atas permohonan itu, dengan sekira-kira yang difahamkan, yakni sekira-kira yang dibukakan, difahamkan oleh Allah Ta'ala akan aku. Maka aku terjemah dan aku syarah pun mengikut kefahaman yang dibukakan sekadar Allah Ta'ala buka sekadar tu je lah. Ni kata dia. Dan adalah aku memanjangkan sedikit perkataannya. Jadi aku bukan terjemah saja, aku panjang sedikit. Yang panjang itulah nama syarah. Tu. Kerana aku memasukkan perkataan syarahnya. Sebab apa aku memasukkan syarahnya, dan syarah tu milik akulah. Aku dengan syarah yang sekadar yang dibukakan Allah Ta'ala, aku syarah sendiri. Dengan sekadar kifayah, yakni sekadar keperluan bagi orang yang mubtadi, orang yang baru belajar, mengetahui akan dia akan syarah hikam ni lah. Dan senya terjemahan rekasan daripada kalimah sesungguhnya. Dan sesungguhnya kupohongkan, kuharap dan kupohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnanya, akan sempurna terjemahan aku ni dan sempurna syarah aku ni, dan akan beroleh manfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berilah manfaat segala orang yang talib, orang yang baru belajar menuntut ilmu agama ni, akan dia akan ilmu kitab hikam ni dalam dunia dan dalam akhirat, dengan berkat Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Habis terjemahan dia, habis rekasan kata dia. Ni baru masuk matan yang pertama. Kata Syekh radhiyallahu anhu, yakni bersebut kata Syekh, kata Ibnu Atta'illah As-Sakandari, min alamatil i'timadi 'ala al-'amali,
nuqsanur waja'i inda wujudiz zulali. Sebahagian tanda orang berpegang di atas amalan dia ialah kurang harapan dia ketika wujudnya, ketika berlakunya maksiat atas diri dia. Ini terjemahan secara rekah dia. Baik, artinya setengah daripada alamat orang yang berjabat, yakni orang yang berpegang di atas amal itu, yakni orang yang rasa dia baik dengan sebab dia buat baik. Kita bergantung dengan amalan kita. Kita rasa kita ni hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kita sembahyang banyak, kita solat berjemaah, kita baca Al-Quran, kita zikrullah. Ia pun berpegang dengan amalan tu. Tu yang panggil orang yang berjabat dengan amal. Dan nak rasa macam mana? Rasalah ketika kita boleh beramal adalah dengan izin Allah, kurniaan Allah, perbuatan Allah. Ni adapun ilmu usuluddin nak menyatakan tauhid secara ammah, secara umum, secara dasar. Adapun ilmu tasawuf ni dia tauhid juga, tapi nak masuk, nak menyatakan secara zauqi, nak rasa dah, ya Allah, aku boleh sembahyang ni, boleh baca kitab ni, boleh menuntut ilmu ni adalah kekuatan daripada-Mu ya Allah, daripada izin-Mu ya Allah. Tauhid itu tak nampak perbuatan kita, tak nampak perbuatan yang lain, hanya nampak perbuatan Allah, mengesakan Allah pada af'alullah. Rasa gitu, sama je itipati tauhid dan tasawuf. Cuma tasawuf di dalam dia lebih nak menjalani, dia nak salikun ila Allah, nak rasa, ya Allah, aku boleh bangun ni, boleh sini ni, kita ni macam kita boleh bangunnya, boleh solat subuhnya, Tuhan pilih. Apabila Tuhan pilih ni, Tuhan tidak pandang pun, padahal ada lagi orang yang lebih alim daripada kita, ada lagi orang yang lebih banyak amalan soleh daripada kita, banyak lagi orang yang lebih tahu tentang agama ni. Tapi Tuhan pilih bukan dasar tu, bukan sebab dia alim ke, sebab dia tahu kitab ke. Tuhan pilih dengan sifat kasih sayang dia. Tuhan pilih dengan sebab hati kamu nak pada Allah Ta'ala. Maka kita yang biasa-biasa pun boleh duduk sembahyang, boleh kekal sembahyang, boleh hadir majlis ilmu. Tuhan pilih. Siapa tu? Allah pilih dengan sifat kasih sayang dia, dengan kehendak dia. Tu bukan dengan amalan. Tuhan pilih Sayyidina Umar. Pada zaman tu ramai lagi di kalangan Yahudi yang alim kitabnya, yang baiknya. Tapi Tuhan pilih dia, walaupun dia kaki minum arak, dia kaki kata orang, dan Tuhan pilih. Tuhan tak pandang amal, walaupun wakillatu amal, sikit amal pun Tuhan tak pandang dah. Jadi ni siapa pilih? Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang pertama pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata apa dia? Di antara sebahagian tanda orang yang berpegang dengan amalan dia rasa dia baik sebab dia banyak buat baik, dia banyak sedekah, dia banyak ni. Tu kurang harap dia, kurang pergantungan dia dengan Allah, tak kala diperoleh kesalahan, yakni kurang harap dia, kurang pergantungan dia tak kala maksiat. Dia antara dia tanda berpegang dengan amal, dia bergantung dengan amalan dia ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tiba-tiba berlaku maksiat. Ini tiba-tiba kejut subuh, biasa kejut pukul 5.30 atau pukul 5 atau pukul 4.30. Ini tiba-tiba terjuk pukul 7 atau pukul 9. Allah, aku ni jauh dah, Tuhan ni tak pandang aku. Ni mari dah perasaan nak jadi buruk sangka dengan Allah, rasa rahmat Allah Ta'ala jauh. Jangan. Kata, jangan pandang, jangan rasa begitu. Allah ni sebelum kamu melakukan maksiat, sebelum kamu jauh dengan Allah Ta'ala, Allah ni dahulu lagi sedia kali lagi, qadir lagi, bakok lagi, bersifat dengan Ar-Rahim, bersifat dengan Al-Ghafur, bersifat dengan Al-Wadu, bersifat dengan Al-Afu, bersifat dengan kasih sayangnya, bersifat dengan pengampunnya. Allah sedia kali lagi. Maka kesalahan ni, silap kita ni adalah yang baru datang. Maka supaya kita tahqiq balik, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Itu makna dia, jalan dia ni. Jadi antara tanda orang yang berpegang dengan amalan dia ketika dia melakukan maksiat, ketika dia jatuh dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala, diuji dengan masalah, kurang dia rasa Allah ni jauh. Kadang-kadang dia jadi buruk sangka dengan Allah, kadang-kadang dia diputus rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab ni tujuan nak belajar ni sifat Allah Ta'ala ni, nak tahu apa makna qadir yang sebenar, baqa yang sebenarnya. Sifat Allah antaranya qadir dan baqa ni. Tu. Yang Allah ni bersifat tidak berkurang kasih sayang Allah Ta'ala, tidak berkurang rahmat Allah Ta'ala dengan sebab kesalahan kita. Tu. Dengan sebab dosa kita. Maka orang yang faham, orang yang ahli tahqiq, dia pandang sini, dia pandang rahmat Allah daripada sifat Allah ni, sifat Allah Ta'ala yang qadir ni, yang baqa ni, maka timbul pengharapan dia. Tu. Maka iblis, syaitan, dia tengok ni, dia supaya kita ni manusia nampak dosa mu banyak dah, mu jahil lama dah. Tu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'muru bil fahsya. Syaitan ni sentiasa menjanjikan kamu dengan kefakiran, putus harapan dengan Allah dengan sebab maksiat kamu, dan sentiasa dia menyuruh kamu buat jahat. Alang-alang kamu buat jahat, jahat sampai kematian. Alang-alang kamu jahil, jahil sampai kematian. Tuhan tak terima dah. Itu adalah buah-buah syaitan, bisikan syaitan. Bukan Allah kata gitu, bukan Nabi kata gitu. Tu. Maka Nabi Allah ni suruh kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, tahqiq balik. Tu. Maksiat ni, dosa ni bukan pemutus jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni makna dia. Dan tak kala taat, yakni dan sempurna harapnya tak kala taat, dan sempurna pergantungan dia dengan Allah, sempurna pengharapan dia dengan Allah Ta'ala tak kala, yakni ketika taat. Kita dah ni, apabila kita banyak sembahyang ini, banyak bangun malam ini, banyak baca Al-Quran ini, banyak zikrullah, banyak sedekah, banyak ini, kita rasa mana? Kita rasa sedap, rasa dekat dengan Allah Ta'ala, rasa Tuhan pandangnya kita. Tu. Ini kita buat maksiat, lupa Tuhan ni, kita sejauh. Tu. Jangan. Ini sebab i'tiqad, pegangan, jangan berhenti. Jangan putus bahawa Allah ni kasih tetap kasih, sayang tetap sayang, pengapung tetap pengapung, memberi tetap memberi. Ni sebab i'tiqad. Dan demikian rasa dekat, rasa semangat buat ibadat ketika mana? Ketika kita banyak ibadat dan kurang harapan dengan Allah Ta'ala, kurang perkataan ketika jatuh maksiat. Itulah hal segala orang yang jahil. Ni orang yang jahil. Bukan jahil ilmu fiqh, bukan jahil ilmu seludih, bukan jahil ilmu alat, bukan jahil ilmu nahwu sarahnya. Jahil mana? Jahil yang menilik bagi dirinya amal, yang rasa ilmu ni sebab dia beri ilmu ni sebab dia banyak usaha, sebab dia banyak menghafal, sebab dia beri kefahaman ni sebab dia banyak beramal. Nampak diri dia, tak nampak dengan pembukaan daripada Allah, tak nampak daripada kurniaan Allah, tak nampak daripada izin Allah. Yang kita nak ni, kita boleh beramal ni, kita boleh duduk sini ni, semua dengan kehendak Allah, izin Allah, pilihan Allah dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ni rahmat Allah Taala. Maka dalam ilmu akidah berpegang itu, beriman begitu, masuk beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ia berkait tasawuf dan tu akidah. Tidak lagi. Peranan dia. Dan orang yang arif itu, arif ni arif billah, orang yang betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan zauqi, dengan hati dia dan rasa dia. Ini orang yang arif nabillah. Tiada sekali-kali menilik bagi dirinya amal, tidak pandang pun diri dia beramal, tidak rasa pun boleh beramal ni daripada kekuatan dia, daripada ilmu dia, daripada kebolehan dia, daripada pilihan dia. Dia rasa dia boleh beramal ni daripada kekuatan daripada Allah, pilihan Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ni macam ni. Lepas tu keluar kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan upaya melainkan dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sini tidak ada daya dan upaya dalam meninggalkan maksiat, dalam melainkan dengan izin Allah Taala. Tidak ada daya dan upaya dalam membuat ketaatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak suruh kita ni bergantung semua dengan Allah, berharap semua dengan Allah Taala. Apabila tanda waktu bergantung berharap dengan Allah Ta'ala, nescaya banyak sebut kepada Allah Ta'ala. Apabila sebut banyak sebut ni, keluarlah kalimah doa. Ya Allah, kekallah kami dalam taat, ya Allah, kekallah kami dalam beriman, ya Allah, sebagaimana doa Nabi Ibrahim AS. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min zurriyyati. Sebab apa tu? Sebab orang yang kenal Allah, bukan dia tak jaga sembahyang. Nabi-nabi tidak tahu yang maksum daripada dosa, sebab dia tahu sangat
dengan diri dia, dengan upaya tak sampai. Mereka-Mu yang boleh jaga diri kami, ya Allah, dan keturunan kami, diri aku, ya Rabbi ja'alni, wahai Tuhan, jadilah diri aku ni, ya Allah, zuriat keturunan aku ni orang yang kekal dalam sembahyang. Tu doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Nuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Semua ni orang yang sampai martabat dia, yang tidak pandang dia beramal. Maka jadilah doa pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh sebut, boleh hurai Allah Subhanahu wa taala. Dia pegang sampai sini. Kita tak sampai situ. Mulut sampai situ, tapi ini sebab i'tiqad dan hati dan rasa tak sampai. Tak sampai balik ni. Rasa kurniaan Allah, izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang arif nabillah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, inilah apabila hati dia sampai pada Allah Taala, keluarlah lisan yang baik-baik pada lidah dia. Jadilah zikrullah, jadilah baca Al-Quran. Maka kita ni yang paling banyak, kita banyakkan aksirul doa. Banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Nak makannya, nak keluarnya, nak mana-mananya Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah hal manusia itu di atas 3 bahagi. Yakni hal manusia yang beramal pada Allah. Bukan manusia yang awal ni. Kalau ambil manusia yang awal ni, ada kafirnya, ada mukminnya, ada mukmin yang aslinya, ada munafiknya. Bukan situ. Bukan bahasa tu. Ni bahasa bagi orang yang nak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang berjalan pada Allah Subhanahu wa taala, pada kurang kata ada 3. Pertama, yang berjabat. Pertama daripada 3 bahagi itu ialah orang yang berjabat ni berpegang, bergantung di atas amal. Dia rasa dia baik sebab dia beramal lah. Ni. Dan alamatnya itu, tandanya orang yang bergantung dengan amalan itu, kurang harap dia kepada Allah Ta'ala, kurang pergantungan dia kepada Allah Ta'ala, tak kala ketika tiada hasil yang dimaksud ni. Ni. Dia berdoa lama dah, dia solat hajat lama dah, tiba-tiba apa yang dia kena pergi, Tuhan tidak bahagi juga. Tu. Maka tinggal doa dia, tinggal sedekah dia, tinggal solat hajat dia. Dia nampak hajat dia lebih besar daripada kurniaan Allah. Boleh sembahyang tu, boleh doa tu, boleh kekal dalam sembahyang tu, boleh kekal solat hajat tu. Dia nampak boleh kekal tu besar lagi daripada hajat tu. Tu Qarun, dia ni kekal dalam sedekah hari-hari ketika dia hidup dalam sederhana. Semisal kaya dengan Allah Ta'ala. Dan kaya tu bukan sedekah, zakat pun tak keluar. Sebab apa? Matamat dia kaya. Kita nak matamat kita redha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebut Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, ilahi anta maqsudi, wahai Tuhan engkau lah maksud tujuan aku, wa ridhaka, redha engkau lah wahai Tuhan matlubi, tuntutan dalam hidup aku ni. Jadi kita ni apabila kita diuji Allah Ta'ala, anak kita nak examnya, nak periksanya, nak temu duganya, datang sakitnya, kita istiqamah solat hajat mitok ni. Habis dah perkara tu, selesai dah. Kita pun tinggal solat hajat, tinggal perkara ni. Ruginya salah. Jangan tinggal solat hajat, dah kekal doa tu. Sebab doa solat hajat tu salah tu ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hajat kita bukan sekadar tu, hajat kita dengan Tuhan tidak putus. Nak selamatnya, nak sihatnya, nak makannya, nak kelepasan daripada ni, nak selamat tu lagi, nak selamat anaknya, nak pelihara ni lagi, anak duduk jauhnya. Ni mesti daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu makna dia ni. Jadi tanda dia, tiada orang ni kurang harapan dia apabila tidak ada hasil yang dimasukkannya. Jadi aku ni buat baik lama dah, aku ni sembahyang lama dah, tak kaya-kaya juga. Apabila tujuan dia nak kaya, dia pun tinggal kurang lah, salah tipu daya sangat besar. Jarak kita khabar dah. Jarak doa Nabi Ibrahim AS, ya Allah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim. Wahai Tuhan, bangkitkanlah kamu di kalangan Mekah ini, di Bakkah ini, iaitu nama Mekah, seorang Nabi lagi Rasul yang
yatlu alaihim, membaca kepada mereka itu kitab Allah, kitabmu ya Allah kepada mereka itu. Wa yuzakkihim, menyucikan hati mereka itu supaya mentauhidkan kamu. Jarak doa Nabi Ibrahim alaihi salam dengan zahirnya Nabi Muhammad, maka ulama kaji, ulama alusi sekitar tu yang lahir di tepi, yang lahir di sekitar Mekah tu tidak ada nabi lain dah. Nabi Yakub bukan, Nabi Musa bukan, nabi lain bukan, Nabi Ishaq bukan, adalah Nabi Muhammad SAW. Nak kata berapa jarak tu? Jarak antara doa tu, doa dengan Nabi Ibrahim dengan lahirnya Nabi Muhammad lebih kurang 30 generasi, lebih kurang 3000 tahun lebih. Lambat diperkenalkan doa tu bukan tanda Tuhan tolak doa kita. Ni ketika Nabi Musa ni wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa dia boleh cakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan, binasakanlah, karangkanlah Firaun ni, binasalah Firaun ni. Jawab Allah Taala, wahai Musa, doa kamu diterima. Adakah ketika Tuhan kata doa kamu diterima ni tergelar tu? Tidak. 40 tahun selepas tu. Tu. Sebab apa? Dalam bab khusus dalam bab bicara kita kali akan bicara bab doa. Allah Ta'ala memperkenalkan doa ni mengikut yuridu. Tuhan kehendak, bukan mengikut kamu yang kehendak. Sebab Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui waktu yang paling terbaik, masa yang terbaik, qada yang terbaik atas diri kamu. Ni Allah. Beriman gitu, beriman dengan Allah Ta'ala, qada dan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajar kita. Dan yang keduanya, yang berjabat di atas anugerah Allah Ta'ala. Wallahu alam. Kita sambung berhenti sini. Sebab pukul 7 dah tu. Biasa pukul 7 tak? Berhenti tak? Balik-balik pukul 7. Pukul 7 kita pukul 7 lah. Takut lajak pula. Jadi kita sambung balik yang kedua daripada 3 bahagian manusia. Wallahu alam, insya-Allah.